Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs, itulah pada membahaskan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Abu Abdillah Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Jadi kita masuk pada hari ini pada bab yang ke-13 dalam kitab versi bahasa Arab. Disebutkan dalam bab ke-13. Kalau dalam terjemahan, kalau tak salah dia berbeza sedikit. Terjemahan diletakkan dalam bab yang ke-12. Baik. Tapi kita ambil yang versi bahasa Arab lah kan. Kita gunakan versi asal. Baik, bab yang ke-13 itulah kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fi makaidi syaitan allati yakidu biha ibn Adam. Itulah pada menjelaskan berkenaan dengan tipu daya syaitan yang dilakukannya terhadap anak Adam. Baik. Kata muallif rahimahullah, qala ta'ala ikhbaran an aduwihi iblis لما سأله عن امتناعه عن السجود لآدم واحتجاجه بأنه خير منه وإخراجه من الجنة أنه سأله أن ينذره فأنذره ثم قال عدو الله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Baik, Allah Ta'ala berfirman, mengisahkan, mengkhabarkan berkenaan dengan musuhnya, iaitu Iblis. Iblis ketika dia bertanya tentang alasannya, ini kerana alasannya yang tidak mahu bersujud kepada Adam. Lalu dia menjawab bahawa dia lebih baik daripada Adam. Wahtijajuhu bi'annahu khairum minhu. Jadi Iblis dia berhujah, dia berdalih mengatakan dia lebih baik daripada Adam, sebab itu dia tak mahu sujud. Lalu Allah mengeluarkannya daripada syurga, dan Iblis memohon kepada Allah supaya diberikan penangguhan hingga hari kiamat. Lalu Allah memberikan penangguhan sehingga tempoh tersebut. Kemudian Iblis berkata, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kerana engkau telah menghukumku menjadi sesat, maka aku benar-benar akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka daripada arah hadapan. Arah wajah mereka, arah hadapan mereka. Min baini aydihim wa min khalfihim, daripada arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan di kalangan mereka itu akan bersyukur kepadamu. Qala jumhurul mufassirin wan nuhah hudhifa hadfu ala fantasaba al-fi'l wat taqdir la aq'udanna lahum ala sirataka. Baik, sebahagian jumhur mufassirin, ahli tafsir dan juga ahli An-Nuhah, yakni Nahu, ahli Nahu, mengatakan bahawasanya dalam ayat ini dihazafkan, yakni dihapuskan ala, iaitulah apa? Dihazafkan ala. Maksudnya ayat la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, dihazafkan ala. Fantasab al-fi'l, maka fi'il, yakni kata kerja tersebut menasabkan isim yang membaris hadapan, menjadikan
kita kata apa, isim setelahnya nasab. Ini di baris atas kan. Baik, maka takdirnya, wa takdir, dan takdirnya di sini la aqudanna lahum ala siratika. La aqudanna lahum ala siratika. Maksudnya dia ada hazaf di sini. Asalnya la aqudanna lahum ala siratika. Tapi dihazafkan la aqudanna lahum sirataka. Jadi bila dihazaf ala itu huruf ala itu huruf dihazafkan, maka fi'il la aqudanna tu fi'il itu menasabkan isim setelahnya, iaitu apa? Sirataka. Sirataka. Jadi maknanya kita kata di sini, kalau kita terjemah dia kata apa? Maka aku benar-benar akan berada di atas, aku duduk berada di atas, yakni apa, jalanmu untuk menghalang. Aku la aqudanna lahum ala sirataka, la aqudannahum ala siratika, saya kan. Jadi di sini dia nasabkan sirataka tu, la aqudanna lahum, kerana dihazafkan ala, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi maknanya aku benar-benar akan duduk, yakni duduk buat apa? Duduk menghalangi mereka di atas jalanmu. Nanti kita akan tengok hadis yang menjelaskan tentang makna ayat ini. Baik. والظاهر أن الفعل المضمر فإن القاعدة على الشيء ملازم له فكأنه قال لألزمنه ولأرصدنه ولأحوجنه ونحو ذلك. Baik. Yang zahirnya di sini, fi'il tersebut memiliki makna yang mudmar, makna yang ada makna yang tersembunyi. Maknanya di sini iaitulah maksudnya al-qa'id 'ala syai' mulazimun lah, sesuatu yang diduduk di atas sesuatu. Orang yang duduk di atas sesuatu, maknanya mulazimun lah, dia akan melazimi. Betul tak? Kita sekarang tengah duduk di atas kerusi ke dekat mana-mana ke, kita duduk, maka kita punya papan punggung itu melazimi apa? Kursi yang kita duduk, betul tak? Jadi kita kata fa innal qa'ida 'ala syai' mulazimun lah. Setiap orang yang duduk di atas sesuatu, dia akan melazimi. Maknanya dia akan melazimi, dia akan kita kata apa, dia akan melekat pada benda tersebut. Kan? Baik, itu dari segi bahasa lah kan. Jadi maknanya di sini boleh kita katakan iblis ni dikata apa? La alzamannahu wa la arsudannahu wa la uhwijannahu. Aku akan duduk betul-betul melazimi jalan-jalan kebaikan, mengawasinya, dan juga akan menyimpangkannya. Dan seangkatan dengannya lah, akan menimbulkan ketergelinciran orang yang jalan di atas jalan tersebut. Dia duduk di atas tu, dia melazimi jalan kebaikan. Kita tengok maknanya dalam hadis nanti. Baik. Kemudian kita tengok apa yang dimaknakan oleh ulama salaf, antaranya sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas berkenaan dengan makna siratal mustaqim. Baik. Jadi qala Ibnu Abbas, dinukal wadih. Kata Ibnu Abbas, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maknanya siratal mustaqim maksudnya agamamu yang jelas. Agamamu yang jelas. Jadi ini tafsiran kepada jalan yang lurus. Kata Ibnu Mas'ud pula, qala Ibnu Mas'ud, huwa kitabullah. Maknanya iblis atau syaitan, dia akan duduk di atas jalan kebaikan yang dia akan menyesatkan ataupun dia akan menyelewengkan daripada jalan yang benar, jalan yang lurus, agama yang benar, agama yang jelas, dan juga kitabullah, yakni Al-Quran. Baik, waqala Jabir bin Abdullah, huwa al-Islam. Siratal mustaqim, jalanmu yang lurus iaitulah Islam. Waqala Mujahid, huwa al-haqq. Kata Mujahid, iaitulah kebenaran. Maknanya dia adalah kita kata apa? Dia tafsir at-tanawu' fi tafsir, kepelbagaian dalam tafsir yang menatijahkan makna yang satu, dan makna-makna yang berbeza itu hanyalah perbezaan dari sudut ibarat. Sebab tu kata Imam Ibn Al-Qayyim di sini,
wal jami'u ibarat an ma'na wahidin wa huwa tariqul musil ila Allah. Semua ungkapan, ibarat-ibarat yang diungkapkan oleh salaf, ya, daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Mujahid, semuanya itu adalah ungkapan yang bermakna satu, makna satu, iaitu apa? Huwa tariqul musilu ila Allah, jalan yang menyampaikan kepada Allah, jalan yang menuju kepada Allah, yang menyampaikan kita kepada Allah, yakni Islam. Betul tak? Kebenaran, al-haq, kitabullah, Al-Quran, dinul wadih, agama yang jelas. Jadi tak ada kontradik lah kan, maknanya makna yang sama. Waqad taqaddama hadith Sabrah ibn Abi al-Fakih. Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqihi kulliha. Al-hadith. Fama min tariqin khairin illa wasyaitan qa'idun alaih. Yaqta'uhu ala saliki. Baik. Dan telah terdahulu penyebutan berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sabrah ibni Abil Fakih di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad yang sanad yang sahih, hadis Sabrah bin Al-Fakih, Sabrah bin Abil Fakih ataupun Al-Fakih. Kalau kita tengok hadis tu, dia adalah hadis yang sahih. Sabrah ibn Abil Fakih ni sahabat Nabi, dikatakan dia ada nama dia, ada sebahagian ulama sebut Sabrah ibnul Fakih, ada yang kata Ibnu Abil Fakih, ada yang kata Ibnul Fakih, ataupun ada yang kata Ibnul Fakihah. Dia ada 3 nama. Sabrah ibnul Fakih, dikatakan juga dia Ibnu Abil Fakih, dan dipanggil juga beliau Ibnul Fakihah, dipanggil juga Ibnu Abil Fakihah. Nama dia Sabrah. Ada juga kata Samrah Al-Asadi, yang dia menetap di Kufah. Dia menetap di Kufah. So kalau kita tengok Imam Al-Bukhari di dalam tarikh, dalam Tarikh Al-Kabir menyebutkan lahu suhbah, dia sahabat Nabi. Ibnu Hibban di dalam tabaqah, dalam menyebutkan berkenaan dengan tabaqat sahabah dalam kitabnya Al-Thiqat, menyebutkan dia sahabat. Imam Al-Zahabi di dalam Al-Kashif menyebutkan beliau adalah sahabi. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan di dalam Taqribut Tahdzib beliau ialah sahabi, sahabat. Jadi ini antara sahabat Nabi lah, Sabrah ibn Abil Fakih ataupun Sabrah ibn Fakih. Baik. Beliau mengatakan dalam hadis tu, hadis dia panjang. Hadis dia tu panjang. Baik, kita tengok hadis panjang dia tu. Yang pendek ni kita kata inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqihi kulliha. So hadis ni yang menjelaskan makna ayat apa? So Imam Ibn Qayyim nak jelaskan makna ayat tadi, la ughwiyannahum ajma'in la aq'udanna lahum siratakal mustaqim tu. So Ibn Qayyim nak jelaskan dengan hadis ni. So kita baca hadis ni dengan matan dia yang panjang, insya-Allah kita akan tengok lagi. Baik, maknanya kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan duduk untuk anak Adam di setiap jalan-jalan kebaikan kesemuanya. Apa makna hadis ni kita tengok, kita tunjuk matan hadis. Tapi dah sudah tak? Sudah lagi. Baik. Baik, jadi baik, hadis ni hadis Sabrah Ibn Abi Fakih ataupun Ibn Abil Fakih ataupun Sabrah Ibn Fakih. Baik. Qala, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqihi faqa'ada lahu bi tariqil Islam
فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الحجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في التول فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. Baik. Maknanya hadis ni, kata Nabi SAW, syaitan duduk untuk menghalangi. Syaitan qa'ada libni Adam bi atruqih. Syaitan akan duduk untuk menghalang anak Adam di seluruh jalan-jalan, yakni kebaikan. Di seluruh jalan-jalan kebaikan. Setiap jalan yang nak bawa kepada kebaikan, ada syaitan yang duduk dekat situ. So kita kena bayangkan, maksudnya setiap jalan kebaikan, maka ada syaitan yang akan duduk di situ. Baik. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Kata Nabi, dia akan duduk, antaranya dia akan duduk di jalan Islam. Makna katanya, kalau ada orang nak masuk Islam, dia akan halang. Sebab tu Nabi kata, faqala tuslim wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abika. Bila ada orang yang nak masuk Islam, maka syaitan ni akan kata dekat dia, apakah kau akan nak masuk Islam dan meninggalkan agamamu, agama bapakmu, agama nenek moyangmu, bapak kamu, nenek moyang kamu. Tengok ni syaitan punya perkataan, menghalang. Fa'asahu fa'aslama. Lalu orang yang nak masuk Islam tadi, dia tak ikut, lalu dia masuk Islam. Orang yang tak ikut lah. Thumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah. Kemudian syaitan tu duduk pula dekat jalan untuk menghalangi anak Adam di jalan hijrah. Kat jalan hijrah pun dia akan duduk. Faqala tuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'aka. Kemudian dia akan datang mengganggu, dia akan kata, engkau nak berhijrah dan meninggalkan bumi dan langitmu. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berhijrah seperti kuda yang dikendalikan oleh tali kekang. Lalu orang tersebut menentangnya, maka dia pun berhijrah. Kemudian syaitan duduk menanti lagi, duduk mengganggu lagi anak Adam di jalan jihad. So yang hijrah tadi dia akan ganggu. Dia akan ganggu. So Nabi buat perumpamaan, orang yang nak berhijrah ni dia macam kuda yang dikendalikan oleh tali kekang. Kalau dia tak ikut syaitan tadi, maka dia akan menentang, dia akan lawan, dia akan pergi juga berhijrah kan. Macam itulah perumpamaan dia. Baik, fa'asahu thumma qa'ada lahu bi tariqil jihad. Kemudian syaitan ni duduk dekat jalan jihad. Lalu dia akan kata tujahid fa huwa jahdun nafsi wal mal. Engkau nak berjihad, iaitu berjuang dengan jiwa dan juga harta bendamu untuk berperang, dan lalu terbunuh sehingga isterimu akan dinikahi oleh orang lain dan harta bendamu akan dibahagi-bahagikan. Dia datang kan dia menimbulkan ketakutan. Sebagaimana dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Allah kata asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan dia memerintahkan, mengarahkan kepada kefakiran, ataupun dia menjanjikan akan kepada kamu akan kefakiran. Dia menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran, dan dia akan memerintahkan kamu untuk melakukan perkara yang keji, iaitulah dengan meninggalkan perintah Allah. Sebab tu dia kata, jadi kau nak pergi perang, kalau kau mati, isterimu akan kahwin dengan orang lain, akan dinikahi, harta bendamu akan dibahagi-bahagikan. So dia timbulkan ketakutan. Lalu orang tersebut pun menentangnya, maka dia pun berjihad. So ni orang Islam lah kan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan hal tersebut, maka menjadi hak atas Allah Azza wa Jalla untuk memasukkannya ke dalam syurga. Barang siapa yang terbunuh, maka menjadi hak ke atas Allah Azza wa Jalla untuk memasukkannya ke dalam syurga. Dan jika dia tenggelam, maka menjadi hak atas Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Atau dia dijatuhkan kenderaannya daripada kenderaannya, maka menjadi hak Allah ke atas menjadi hak Allah menjadi hak atas Allah untuk memasukkannya ke dalam
syurga. Maksudnya janji Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang berjihad, siapa yang masuk Islam, siapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan melawan hawa nafsu dan juga syaitan, maka mereka akan dimasukkan Allah ke dalam syurga. Jadi ini adalah hadis yang kita sebutkan Imam Ibnul Qayyim jadikan satu tafsiran kepada ayat dalam ayat yang kita bacakan pada awal tadi, iaitu dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Maksudnya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fama min tariqin khairin illa wasyaitanu qa'idun alaih. So ini kaedah lah. So jadi macam kita kata ni, kita boleh katakan perkataan Imam Ibn Qayyim ni dia ada kaedah. So kaedah ni berdasarkan hadis Sabrah bin Abil Fakih tadi yang panjang kita baca tadi, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Fama min tariqin khairin illa wasyaitanu qa'idun alaih yaqta'uhu ala saliki. Tidak ada satu pun jalan kebaikan melainkan syaitan akan duduk di atasnya. Dan syaitan akan memutuskan dan menghalang bagi orang yang nak melalui jalan tersebut. Ini kerja syaitan. Ini kerja syaitan. Baik. Saya balik kitab. Baik. Jadi apa yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebutkan ni, yang kita highlightkan ini, inilah dia punya kaedah dia. Maksudnya kaedah penting dalam apa dia, kenyataan Imam Ibn Qayyim ni yang perlu kita tekankan, yang perlu kita berikan penekanan, iaitu apa? Fama min tariqin khairin illa wasyaitanu qa'idun alaih yaqta'uhu ala saliki. Tidak ada satu pun jalan kebaikan melainkan syaitan akan ada duduk di atasnya, melaziminya, dan dia akan cuba untuk menghalang dan juga memutuskan orang yang berjalan di atasnya daripada terus berjalan di atas jalan kebaikan tersebut. Baik, wa qawluhu thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Baik, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 17, iaitu apa? Kemudian aku akan datang menghasut mereka ataupun mendatangi mereka daripada arah hadapan mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi riwayat Atiyah anhu, daripada riwayat Atiyah daripadanya, min qibalid dunya. Maksud min baini aidihim, maknanya kata Ibnu Abbas dari arah dunia. Maknanya syaitan akan datang dari arah dunia. Maksudnya daripada perkara-perkara sudut keduniaan lah. Baik. Wa fi riwayatin Ali anhu, dan dalam riwayat Ali bin Abi Talhah daripada Ibn Abbas datang dengan tafsiran usyakkihuhum wa usyakkikuhum fi akhiratihim. Makna min baini aidihim, makna thumma la'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang, syaitan kata aku akan datang daripada arah depan mereka. Kata Ibn Abbas, maknanya daripada arah dunia. Kata Ibn Abbas lagi dalam riwayat Ali bin Abi Talhah daripadanya, usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku akan menimbulkan keraguan, syak terhadap mereka dalam akhirat mereka. Aku akan menimbulkan keraguan, syak terhadap urusan akhirat mereka. Baik. Wa kadzalika qala Al-Hasan min qibali al-akhirah takdziban bil ba'thi wal jannati wan nar. Kemudian demikian juga yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, min qibali al-akhirah, dari sudut akhirat, maka syaitan akan mendatangkan pendustaan terhadap hari kebangkitan dan syurga dan neraka. Dia akan datangkan rasa ragu-ragu, dia akan mendatangkan bentuk pendustaan. Maksudnya dia supaya kita mendustakan hari kebangkitan, mendustakan akhirat, mendustakan syurga dan juga neraka. Baik. Wa qala Mujahid min baini aydihim min haitsu yubsirun. Baik, kata Mujahid daripada arah depan mereka, iaitulah daripada arah yang mereka melihat, mereka memandang. Daripada arah mereka memandang. Depan lah kan. Baik, qala Ibn Abbas wa min khalfihim
daripada arah belakang mereka. So syaitan datang daripada arah belakang. Apa maksudnya? Qala Ibn Abbas uraghibuhum fi dunyahum. Fi dunia. Maksudnya aku akan menggalakkan mereka dalam urusan dunia mereka. Wa qala Al-Hasan min qibali dunyahum uzayyinuha lahum wa ushahhiha ilaihim. Kata Al-Hasan Al-Basri, daripada arah dunia mereka, syaitan kata aku akan memperhiaskan untuk mereka dunia tersebut. Wa ushahhiha ilaihim, aku akan menimbulkan syahwat. Yakni aku akan menggerakkan syahwat mereka untuk mereka cintakan dunia tersebut. Baik. Itu kata Al-Hasan. Baik. Wa qala Ibn Abbas wa an Ibn Abbas riwayatun ukhra min qibali al-akhirah. Yakni daripada arah pada akhirat, dari arah akhirat mereka. Maksudnya aku akan menimbulkan keraguan. Wa qala Abu Salih usyakkikuhum fil akhirah wa aba'adaha alaihim. Aku akan menimbulkan keraguan mereka terhadap akhirat mereka. Aku akan menjauhkan mereka daripada akhirat. Aku akan menjauhkan mereka. Wa qala Mujahid aidan min haitsu la yusirun. Daripada arah yang mereka tidak nampak. Itu satu lagi tafsiran. Min haitsu yusir. Tadi min haitsu yusirun, ini min haitsu la yusirun. Daripada arah yang mereka tidak nampak, yang mereka tidak boleh lihat. Baik. Wa an aymanihim, daripada arah kanan mereka. So ini masih lagi dalam tafsir pada ayat wa an aymanihim. Ayat berkenaan dengan perkataan iblis ataupun syaitan nak menyesatkan anak Adam. Wa qala Ibn Abbas wa an aymanihim ushabbihu alaihim amra dinihim. Baik. Kata Ibn Abbas, makna aku akan datang daripada arah kanan mereka, itulah aku akan menimbulkan kesamaran. Kesamaran terhadap urusan agama mereka. Terhadap urusan agama mereka. Ini aku kaburkan mereka. Qala Abu Salih al-haqqu usyakkikuhum fih. Kata Abu Salih, maknanya kebenaran itu aku akan menimbulkan keraguan terhadap mereka pada kebenaran. Ibn Abbas mengatakan min qibali hasanatihim. Ini satu lagi tafsiran daripada salaf. Maknanya aku akan ganggu mereka daripada arah kebaikan. Ini poin dia, daripada arah kebaikan. Makna katanya syaitan ini, iblis ini dan tentera-tenteranya tidak akan membiarkan mana-mana jalan kebaikan itu kosong. Sebab itu kita dah katakan tadi daripada hadis Abi Sabrah ataupun hadis Sabrah Ibn Al-Fakih atau Ibn Abi Al-Fakih radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad yang kita bacakan tadi, menunjukkan kepada kita tidak ada jalan kebaikan melainkan ada syaitan yang duduk di atasnya yang akan mengganggu orang-orang yang berjalan di atasnya. Baik. Wa qala Al-Hasan min qibali al-hasanati uthabbituhum anha. Kata Al-Hasan, dari arah kebaikan, dari jalan kebaikan, aku akan kendurkan semangat mereka untuk melaksanakannya. Ini lebih jelas lah. Maknanya, apa kerja syaitan ni bila dia duduk dekat jalan kebaikan, dia akan ganggu, dia akan kendurkan semangat kita untuk buat kebaikan. Kita dah nak buat kebaikan, tapi dia akan datanglah rasa tidak semangat. Dia akan datanglah rasa tidak bersungguh-sungguh. Ini bahayanya kan. Baik. وقال أبو صالح أيضا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الباطل أنفقه عليهم وأرغبهم فيه. Baik. Kemudian daripada Abu Salih lagi, beliau mengatakan dari depan, daripada belakang, daripada kiri, maknanya aku jadikan mereka itu munafik dan mereka itu menyukai kemunafikan. Ini satu lagi tafsiran. Maksudnya aku akan timbulkan kemunafikan dalam diri mereka dan aku menyebabkan mereka ni menjadi nifaq, berpura-pura, dan aku datangkan perasaan mereka menyukai kemunafikan, suka berpura-pura dan apa segala sifat nifaq lah, menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Satu itu adalah nifaq akbar, dan ayat nifaq asghar pula balik kepada nifaq yang Nabi SAW sebut dalam banyak hadis,
ayatul munafiq thalath, idza haddatha kadzaba wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Itulah tanda-tanda munafik kan, bila dia berkata dia berdusta, bila dia berjanji dia menyelisihi janji, bila dia diberi amanah dia khianat, bila dia bergaduh dia melampaui batas. Idza khasama fajara. Itu kan tanda-tanda tu. So syaitan akan mendatangkan kemunafikan dan akan menyebabkan manusia itu akan menyukai kemunafikan. Dia akan hiaskan perkara-perkara tersebut. Baik. Wa qala al-Hasan wa an syama'ilihim as-sayyi'at ya'muruhum biha wa yahuthuhum 'alayha wa yuzayyinuha fi a'yunihim. Kata Al-Hasan lagi, makna firman Allah daripada arah kiri mereka, maka ianya merujuk kepada keburukan-keburukan yang diperintahkan oleh syaitan kepada mereka, dan galakkan syaitan untuk melakukan keburukan tersebut, dan apa yang dilakukan oleh syaitan iaitulah dia menghiasi kemaksiatan, kejahatan itu pada pandangan manusia, fi a'yunihim. Wa sahha 'an Ibn Abbas annahu qala wa lam yaqul min fawqihim li'annahu 'alima anna Allah min fawqihim. Sahih lah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibn Qayyim, kenapa? Ini satu soalan. Kenapa dalam ayat yang kita bacakan tadi, syaitan ataupun iblis ni dia tak kata min fawqihim, daripada atas mereka? Soalan ni. Kenapa? Ini jawapan dia. Li'annahu, kerana iblis, syaitan dia tahu annallaha min fawqihim. Kerana dia tahu bahawasanya Allah itu berada di atas mereka. Sebab itu dia tak kata di atas mereka. Ini asli kita kata riwayat daripada Ibn Abbas. Kalau kita tengok memang riwayat ini riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. So ni jawapan. Lepas boleh buat kuis lepas ni. Kan? Boleh buat kuis dengan anak. Tak ada lah duduk tak ada apa-apa kan. Habis kelas tu tak apa-apa, kita boleh buat kuis. Buat kuis tanya kenapa. Syaitan dalam ayat dalam surah Al-A'raf tadi, dia tak kata daripada atas. Dia kata daripada depan, kiri, kanan, belakang. Dia tak kata daripada atas. Kan? Baik, jawapannya kerana dia tahu Allah Ta'ala di atas. Wa qala Sya'bi, kata Asy-Sya'bi, Allah Azza wa Jalla anzal ar-rahmah alaihi min fawqihim. Kerana Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya kepada mereka daripada atas. Allah turunkan rahmat daripada atas sebab Allah berada di atas. Kalau Allah di mana-mana, tak payahlah kita minta daripada atas. Kan? Kalau Allah tidak bertempat lagi tu, tak tahu rahmat datang daripada arah mana. Nampak? Wa qala Qatadah, ataka syaitan ya ibn Adam min kulli wajhin ghaira annahu lam ya'tika min fawqika. Lam yastati' an yahula bainaka wa baina rahmatillah. Ini penting. Perkataan Qatadah ni penting. Kata Qatadah, syaitan akan mendatangi kamu, wahai anak Adam, daripada setiap wajah, daripada setiap arah. Dari depan, daripada kiri, kanan, belakang, dia akan datang. Ghaira annahu lam ya'tika min fawqika. Kecuali dia takkan datang daripada arah atas kamu. Sebab apa? Lam yastati' an yahula bainaka wa baina rahmatillah. Kerana dia takkan mampu untuk menghalang kamu daripada rahmat Allah. Dia takkan mampu menghalang antara kamu dan rahmat Allah. Siapa yang boleh halang daripada rahmat Allah? Syaitan tak boleh. Dia boleh bagi orang manusia ni putus asa daripada rahmat Allah. Yang tu yang dia nak. Tapi dia tak boleh halang. Sebab itu Allah Ta'ala tak jadikan bahagian atas ni terbuka untuk syaitan, untuk datang daripada arah tersebut. Qala al-Wahidi qawlun wa qawlu man qala al-ayman kinayatu 'anil hasanat wa syama'il kinayatu 'anis sayyi'at hasan, li'anna al-Arab taqul ij'alni fi yaminika wa la taj'alni fi shimalika. Turidu ij'alni min al-muqaddimin 'indaka wa la taj'alni min al-mu'akhirin. Wa anshada li ibn Dumaynah abini afi yumna yadayka ja'altini fa afraha am sayyartini fi shimaliki. وروى أبو عبيد عن الأسمعي هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة وبضد ذلك هو عندنا بالشمال. Baik, kemudian Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan berkenaan dengan
pendapat yang mengatakan bahawasanya makna kanan itu adalah kiasan daripada kebaikan. Kinayah, kiasan tentang kebaikan. Makna kata aku datang dari arah kanan kamu, maknanya aku datang daripada arah kebaikan kamu. Aku akan ganggu kamu daripada arah kebaikan. Melalui kebaikan yang kamu lakukan, wahai manusia. Baik, wasyama'il kinayatu anis sayiat. Adapun syama'il, yakni bahagian kiri, dia adalah kinayah, yakni kiasan untuk merujuk kepada kejahatan. Aku akan datang juga menghasut kamu, akan datang juga untuk menghiaskan kepada kamu jalan-jalan keburukan yang kamu dah buat. Kan? Baik, kata Al-Wahidi. Baik, Al-Wahidi ni ulama lughah. Baik, dia kata di sini, perkataan yang menyatakan kanan itu adalah kiasan untuk kebaikan, kiri itu adalah kiasan untuk perkara yang buruk, kejahatan, ini adalah baik, hasanun. Li'anna al-Arab taqul ij'alni fi yamin. Kerana orang Arab cakap, orang Arab biasa menggunakan. Sebab orang Arab kata ij'alni fi yaminika wa la taj'alni fi shimalika. Orang Arab dia kata jadikan aku di sebelah kananmu, jangan jadi aku di sebelah kirimu. Maknanya ij'alni minal muqaddimina indaka. Jadikan aku orang yang berada di hadapan, yakni orang yang ditempatkan di hadapan kamu, ataupun yang didahulukan. Dan jangan engkau jadikan aku orang yang ditinggalkan, minal muakhirin, yang dikebelakangkan. Maksudnya kebaikan dan keburukan. Kemudian Ibnu Ad-Dumainah, Ibnu Ad-Dumainah pernah melantunkan dalam syairnya, dia kata abini afi yumna yadaiki ja'altini fa afraha am sayyartini fi shimaliki. Dia kata di sini, di tangan kanankah kau tempatkan aku? Dia kata abini afi yumna yadaika ja'altini. Wahai, dia kata di sini, di tangan kamu kah, aduhai, di tangan kanan kamu kah kamu tempatkan aku? Maka aku berbahagia. Fa afraha am sayyartini fi shimaliki, atau kamu tempatkan aku di sebelah kirimu. So menunjukkan maknanya kiasan kepada kanan itu kiasan kepada kebaikan, dan kiri itu adalah kiasan untuk keburukan. Dan itu memang makruf dalam syarak pun, kita diperintahkan untuk memuliakan tangan kanan. Sebab itu Nabi SAW perintahkan kita makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Kerana tangan kanan ini adalah tangan yang mulia, yang berhak untuk kita muliakan. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, la ta'kul bishimalika, kul biyaminika. Ya ghulam, samillah, dalam riwayat lain disebutkan apa? Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Inna syaitana ya'kulu bishimalihi, sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. So Nabi perintahkan kita untuk menyelisihi keburukan syaitan, iaitulah kita makan tangan kanan. So itu biasa kan. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tarajulihi wa fi tana'ulihi wa fi sya'nihi kullihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, menyukai perbuatan mendahulukan tangan kanan ataupun sebelah kanan, sama ada dalam tarajulihi, ketika menyikat rambut, fi tana'ulihi, ketika memakai sandal, memakai slipper, dan ketika urusannya kesemuanya, dalam urusan yang baiklah, maka Nabi SAW akan dahulukan tangan kanan. So memanglah kita kata tak jauh lah, sebab dia adalah balik pada kiasan yang digunakan oleh orang Arab. So dia adalah perkara yang makruf. Baik, warawa Abu Ubaid al-Asmu'i, diriwayatkan daripada Abu Ubaid, oleh Abu Ubaid daripada al-Asmu'i, wa huwa indana bil yamin ay bi manzilatin hasanah. Dia kata kami, maksudnya merujuk pada orang Arab, di sisi kami orang Arab, al-yamin makna kanan ini adalah kedudukan yang baik, bi manzilatin hasanah, satu kedudukan yang baik. Dan lawannya ialah apa? Indana bishimal, iaitulah lawannya adalah kiri lah.
keburukan, benda yang tak baik. Ialah tangan kiri kita gunakan untuk kita kata istinja dan sebagainya, perkara-perkara yang tidak baik kan. Maksudnya yang tak baik. Baik. Kemudian dia mengatakan ra'aitu bani al-allati lamma tadhafaru yajuzuna sahmi 'indahum fi syama'ili ay yunzilunani bil manzilati sayyi'ah. Dia kata, aku melihat ra'aitu bani al-allati lamma tadhafaru, aku melihat saudara-saudara bani al-allat ni, saudara-saudara seayah, sebapa, lamma tadhafaru, ketika mereka saling menolong. Aku melihat anak-anak ataupun aku melihat saudara-saudara seayahku, bani al-allat ini saudara-saudara seayahku, ketika mereka saling tolong menolong. Lamma tadhafaru yahuzuna sahmi 'indahum fi syama'ili, mereka meletakkan saham, yakni bahagian aku di sisi mereka di sebelah kiri. Maknanya di sini mereka menempatkan aku pada tempat yang di sebelah kiri, yang tak baik. Maknanya kedudukan yang buruk. Maksudnya nak bagi tahu mereka melayan aku dengan layanan yang tidak baik. Itu kita katakan ra'aitu bani al-allati lamma tadhafaru yajuzuna sahmi 'indahum fi syama'ili ay yunzilunani bil manzilati sayyi'ah. Jadi mereka melayan aku dengan layanan yang buruk. Ini maksudnya orang Arab gunakan perkataan kiasan untuk kiri itu adalah perkara yang tidak baik, perkara yang buruk. Baik. وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية لأغوينهم حتى يكذبوا بما تقدم من أمور الأمم السالفة ومن خالفهم بأمر البعث وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي لأضلنهم فيما يعملون لأن الكسب يقال فيه ذلك بما كسبت يدك وإن كانت اليدان لم تجنيا شيئا لأنهما الأصل في تصرف فجعلت مثلا لجميع ما يعمل بغيرهما. Baik. Al-Azhari mengatakan sebahagian pendapat mengenai ayat ini, yakni ayat apa? Ayat dalam surah Al-A'raf tadi. Sungguh aku akan menyesatkan mereka, la ughwiyannahum. Ya, ini sehingga mereka mendustakan perkara-perkara yang terjadi terlebih dahulu. Mereka akan mendustakan khabar-khabar berkenaan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Ini syaitan punya kerja. Kan? Iaitu berita-berita tentang umat terdahulu dan perkara-perkara yang akan berlaku di masa datang, iaitu hari kebangkitan, serta menyesatkan mereka dari tangan kanan dan kiri mereka. Maknanya, sungguh aku akan menyesatkan mereka dalam perbuatan yang mereka lakukan. Kebaikan yang mereka lakukan. Sebab untuk menyebut perbuatan kadang-kadang dikatakan itulah akibat perbuatanmu dengan kedua tanganmu. Sekalipun kedua tangan tersebut tidak melakukan apa-apa. Kerana keduanya merupakan pangkal ataupun asas pada perbuatan. Sehingga dia dijadikan sebagai kiasan untuk pekerjaan yang dilakukan dengan organ tubuh yang lain. Baik. Maknanya kita tengok kan dalam Al-Quran banyak kan. Bima qaddamat yadah. Dan Allah kata dalam Al-Quran banyak sangat ayat yang menunjukkan makna ini. Makna katanya, kita kata amalan itu dikiaskan tangan itu dengan amalan. Kan? Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak kan Allah Ta'ala sebut bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Bima qaddamat aydikum. Bima qaddamat aydihim, bima qaddamat yadak. Bima qaddamat aydihim. Bima qaddamat aydihim. Contohnya kita ambil dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 95. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Disebabkan apa yang telah mereka lakukan dosa-dosa dengan tangan-tangan mereka, bima qaddamat aydihim. So orang Arab gunakan dengan tangan. Apa yang kamu usahakan dengan tangan-tangan kamu. Boleh jadi dia tak buat dosa tu dengan tangan, tapi dia buat dengan anggota lain, kan? Tapi Allah still kata bima qaddamat aydihim, apa yang kamu telah usahakan, kan? Contoh yang lain dalam surah Al-Jumu'ah, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Dalam surah Al-Baqarah tadi,
bima qaddama aydihim wallahu alimun bizzalimin. Itu contoh maksudnya ayat yang bertepatan dengan kaedah ataupun kebiasaan orang Arab dalam penggunaan kiasan kanan dan kiri itu merujuk kepada tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan iaitu merujuk kepada usaha-usaha yang baik, perbuatan yang baik, dan apa yang tangan kiri pula merujuk kepada usaha-usaha yang buruk kan. Walaupun kadang-kadang tangan kiri itu dia yang buat baik kan. Contohnya dia dah tangan kanan dia tu tak berfungsi, katakan dia buat baik dengan tangan kiri, tapi still disebut tangan kanan kan. Maksudnya memuliakan. So ini kita kata adalah penggunaan bahasa Arab. Baik. وقال آخرون منهم أبو إسحاق وزمخشري واللفظ لأبي إسحاق ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد أي لآتينهم من جميع الجهات والحقيقة والله أعلم أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم. Baik, sebahagian ulama lain pula, yakni ulama lughah lah. So Imam Ibn Qayyim sekarang ni bincangkan dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Maksudnya di antaranya Abu Ishaq dan juga Az-Zamakhsyari. Sedang yang lafaz ini adalah lafaz Abu Ishaq. Dia kata dia menyebut semua arah ini, syaitan menyebut semua arah ini sebagai penekanan. Iaitulah apa? Taukid. Al-wujuh lil mubalaghati fi taukid, yang berlebihan, penekanan berlebihan. Maknanya syaitan kata sungguh aku akan mendatangi mereka dari segala arah. Dan hakikatnya wallahu a'lam, maknanya dia nak bagi tahu, syaitan nak kata atasarrafu lahu fil idlal min jami'i jihatihim. Aku akan berusaha mendatangi mereka untuk menyesatkan mereka dari seluruh arah. So ini pendapat Abu Ishaq dan juga Az-Zamakhsyari. Baik. وقال الزمخشري ثم لآتينهم من الجهات الأربعة التي يأتي منها العدو في الغالب هذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه كقوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. Baik, kata Az-Zamakhsyari tadi Abu Ishaq. Az-Zamakhsyari pula mengatakan, tadi lafaz Abu Ishaq, sekarang ni lafaz Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari mengatakan makna ayat ini iaitulah aku akan mendatangi mereka dari arah keempat arah yang biasa digunakan oleh musuh untuk mendatangi musuhnya. Ini merupakan kiasan bahawa syaitan dia akan melakukan godaan dengan sekuat dan semampu mungkin, sekuat tenaga dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik. Dan hasutlah, godalah, ganggulah sesiapa sahaja yang kamu mampu di antara mereka, yakni anak Adam, dengan ajakanmu, pujuk rayumu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukanmu yang berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. So ini dalam surah Al-Isra ayat 63. Baik. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, وهذا يوافق ما حكينا عن قتادة أتاك من كل وجه غير أنه لم يأتيك من فوقك. Apa yang disebutkan oleh Ibn Ishaq, Abu Ishaq ataupun Az-Zamakhsyari dan sebelumnya Al-Wahidi dan ulama-ulama lughah yang lain, ini bertepatan dengan apa yang telah kita hikayatkan sebelum ini daripada Qatadah, bahawasanya Qatadah mengatakan ataka min kulli wajhin. Yakni syaitan itu dia akan datang daripada setiap arah kecuali dia tak boleh datang daripada arah atas. Wa hadzal qawlu a'ammu fa'idatun wa la yunaqidu ma qalahu as-salaf fa inna dhalika ala jihati at-tamthil la at-ta'yin. Baik, ini adalah pendapat yang kita kata yang lebih umum faedahnya. Kata Imam Ibn Qayyim, ini pendapat yang paling umum. A'ammu fa'idah maksudnya yang paling luas, yang paling umum faedahnya. Dan tidak bercanggah, ataupun bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh salaf. Kerana apa? Hal itu adalah sebagai misal, perumpamaan, dan bukanlah sebagai ala wajhi ta'yin, maksudnya bukanlah untuk menetapkan secara spesifik. Baik, jadi ini kita katakan antara apa yang diungkapkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkenaan tafsir ayat ini. Baik, waqala Syaqiq, berkata Syaqiq. Baik, Syaqiq di sini, ما من صباح إلا قعد لي شيطان على أربعة مراصد من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فيقول لا تخف فإن الله غفور رحيم فأقرأ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على من أخلفه
فأقرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ومن قبل يميني يأتيني من قبل الثناء فأقرأ والعاقبة للمتقين ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. Baik, ini antara tips yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim daripada Syaqiq. Anda tak pasti Syaqiq ini merujuk kepada Syaqiq. Sekejap anda check balik Syaqiq di sini. Siapa Syaqiq ni? Kita nak check. Baik. Kalau kita tengok Syaqiq ada berapa Syaqiq lah. Baik, tak apa, kita check kemudian. Tengok nota kaki kat sini. Syaqiq ibn Ibrahim al-Balkhi. Syaqiq ibn Ibrahim al-Balkhi Az-Zahid, wafat pada tahun 194 Hijrah. Seseorang zahid, seorang alim ataupun seorang abid dan zahid di kalangan salaf yang wafat pada tahun 194 Hijrah. Dan ada terjemah beliau, biografi beliau disebutkan dalam Hilyatul Awliya, Tarikh Dimashq, Siyarul A'lam An-Nubala dan Lisan Al-Mizan. Baik. Syaqiq ibn Ibrahim al-Balkhi ni dia masyhur lah, masyhur. Antara yang kita kata banyak perkataan-perkataan beliau yang kita kata dapat melembutkan hati dan juga dapat mengingatkan kita akan kezuhudan dan sebagainya, kelembutan hati. Baik, dia kata apa? Ini satu tips daripada dia lah. Kita ambil tips ni. Syaqiq kata, tidak ada waktu pagi pun yang aku melaluinya, melainkan syaitan telah duduk menghalangku daripada 4 tempat arba'ati marasid, maksudnya tempat dia mengintai. 4 tempat dia tengah bidik dia punya sniper dia, ataupun dia punya kita kata dia punya seperangkap dia, perumpamaan dia ala arba'ati marasid. Dia kata ma min sabahin illa qa'ada li syaitan ala arba'ati marasid. Tidak ada pada waktu pagi, tidak pernah aku berlalu pada waktu pagi aku, melainkan syaitan telah duduk menghalang aku. Dia berada di 4 tempat. Marasid ni tempat pengintaian, tempat dia mengintai. Baik, tempat dia memasang perangkap dia, atau dia duduk dekat situ. Base pada hadis Sabrah kan. Min baini yadayya, di sebelah depanku, wa min khalfi, di belakangku, wa an yamini, daripada kananku, wa an shimali, daripada kiriku. Baik, fayaqul la takhaf fa inna Allaha ghafurur rahim. Maka dia mengatakan jangan takut, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Jadi Syaqiq ini dia nak bagi tahu dekat kita satu arah yang syaitan ni tak datang, tak boleh duduk, tak boleh datang daripada arah tersebut. Itu arah atas, iaitu arah di mana Allah menurunkan rahmatnya kepada makhluknya. Sebab tu dia kata, aku membaca, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sesungguhnya aku, yakni Allah Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat, orang yang bertaubat, menerima taubat orang yang bertaubat, dan orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian orang yang tetap di atas jalan petunjuk, dalam surah Taha kan. Baik. Adapun daripada arah belakang, wa amma min khalfi fayukhawwifuni ad-dai'ata ala man ukhallifuh. Adapun daripada arah belakang, dia menakut-nakutkan aku dengan terlantarnya orang-orang yang aku tinggalkan. Maka aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu binatang yang melata di atas muka bumi ini pun melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah. Makna katanya di sini, Syaqiq ibn Ibrahim al-Balkhi ditafsirkan, dia kata syaitan datang daripada arah belakang, maknanya dia menimbulkan ketakutan kepada aku akan orang yang aku tinggal. Yang ni tanggungan aku.
ahli keluarga aku lah, anak aku, isteri aku yang aku tinggalkan. Jadi syaitan datang daripada arah belakang ni, dia akan takut-takutkan. Aku tak ada rezeki, tak ada gini, tak ada ini. Anak ramai. Syaitan takutkan macam tu. So ini kita kena hati-hati. Baik. Jadi aku pun membaca fa aqra'u wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jadi nak lawan godaan syaitan ni, maka aku membaca ayat dalam surah Hud ayat 6. Tidak ada satu pun binatang yang menata di atas muka bumi ni melainkan Allah Ta'ala telah menanggung rezekinya. Allah Ta'ala telah menjamin rezekinya. Illa 'ala Allahi rizquha. Allah jamin dah rezeki dia. Jadi apa kita nak takut? Syaitan datang kat belakang kita ni, dia bagi takut. Baik, wa min qibali yamini ya'tini min qibali thana. Adapun syaitan datang daripada arah kananku, maknanya dia datang dari arah pujian. Maksudnya orang duk puji-puji aku tu, syaitan akan datang menghiaskan untuk aku kembang lah, untuk aku seronok, ujub dengan pujian orang. Maka aku pun membaca fa'aqra wal 'aqibatu lil muttaqin. Iaitulah apa dia wal 'aqibatu lil muttaqin, maksudnya apa dia pengakhiran yang baik itu, akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Supaya aku bertakwa kepada Allah, aku tak terpedaya dengan pujian orang. So syaitan datang, kalau orang puji itu syaitan datang. Sebab itu Nabi SAW larang kita untuk berlebih-lebihan dalam memuji. Nabi tak bagi kita puji ni lebih-lebih. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW kata, idza ra'aitumul maddahin fahthu ala ru'usihimut turab. Kalau kamu tengok ada orang yang kuat memuji, maka lemparkanlah di atas kepalanya tanah. Nabi suruh apa? Nabi suruh maksudnya halang dia, ingatkan dia, supaya jangan banyak memuji sangat. Nabi kata la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu melampau-lampau dalam pujian kamu terhadap aku, seperti mana orang Nasrani melampau-lampau memuji apa dia? Isa ibn Maryam. So Nabi bagi warning. Sebab itu kita kata kenapa? Sebab apa? Sebab syaitan datang. Waktu kita duk puji orang tu, puji orang ni, syaitan datang untuk menyesatkan orang yang dipuji, orang yang memuji. Sebab itu kita kata setiap jalan kebaikan tu ada syaitan. Baik. Wa min qibali, bila Syaqiq ibn Ibrahim al-Balkhi ni dibaca ayat wal 'aqibatu lil muttaqin, apa signifikan dibaca ayat ni? Sebab bila kita ingat Allah dan kita tahu pengakhiran yang dikira seseorang itu bukanlah pada cantiknya permulaan. Orang duk puji kat dunia ni baru permulaan. Engkau baik, engkau soleh, engkau baik, engkau banyak ilmu, gini-gini orang puji. Bagi orang yang tak terpedaya dengan pujian, dia akan ingat ini hanya permulaan dan dia tak tahu pengakhiran dia. Sebab itulah bila Syaqiq ibn Ibrahim al-Balkhi dia baca ayat wal 'aqibatu lil muttaqin, maksudnya dia ingat pengakhiran, akibat yang baik itu hanyalah untuk orang bertakwa. So kita bertakwa. Sebagus kan, tips ni bagus. Bila orang puji, kita ingat ayat ni wal 'aqibatu lil muttaqin, betul. Pujian tu takkan memberi apa-apa manfaat kalau pengakhiran kita itu sangat buruk di sisi Allah. Pujian manusia tak bermanfaat kalau kita ini buruk di sisi Allah. Kita ini teruk di sisi Allah. Buat apa kita dipuji-puji di hadapan manusia tetapi kita di sisi Allah, di sisi malaikatnya, di sisi hamba-hambanya yang soleh, kita adalah orang yang buruk, orang yang dikeji. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa min qibali shimali fayatini min qibali syahawat. Maka syaitan yang datang daripada arah kiriku, maka dia mendatang dari arah syahwat. Maka aku pun membaca ayat wahila bainahum wa baina ma yashtahun, dan dihalanglah antara mereka dan apa yang mereka ingini. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. So maksudnya nak bagi tahu dia ingat, maksudnya dia Syaqiq ibn Ibrahim al-Balkhi rahimahullah, dia praktikkan ayat ini untuk mengingatkan dia tentang apa yang syaitan ganggu itu adalah tipu daya, dan ayat-ayat ini adalah seakan-akan benteng. So ayat-ayat ini seakan benteng
Bukan ayat tu sendiri dia buat tangkai kan. Dia tak tengok salaf dulu dia tak jadikan ayat-ayat ni tangkai. Dia tak kata di bawah ayat yang first tadi wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amana wa amila salihan thumma ihtada tu dia tak gantung dekat kepala ke. Kan? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dia tak gantung dekat belah belakang ke, dah arah belakang. Tak ada pula salaf tu tadi dibuh letak kat belakang. Daripada arah kanan. Arah kanan letak apa? Gantung wal aqibatul lil muttaqin tulis ke. Daripada arah kiri pula wahila bainahu wa bain masyahu. Ni kalau dapat kat orang-orang zaman sekarang dia duk buat macam tu. Duk buat kalut macam tu. Duk buat khurafat. Duk jadikan ayat Quran ni tangkai, duk gantung sana gantung sini. Tak faham. Bukan, salaf dulu dia faham ayat. Wahila bainahu wa bain masyahu. Maknanya dihalanglah mereka daripada apa yang mereka inginkan, iaitu syahwat mereka. So kita kena tengoklah konteks ayat tu, sabak ayat 54 tu supaya kita dapat faham apa makna yang lebih mendalam. So ini antara yang unik lah, maksudnya bagaimana Syaqi Ibn Ibrahim Al-Balkhi rahimahullah, beliau mempraktikkan ayat-ayat ini untuk ni tadabbur lah, satu bentuk tadabbur, dan macam mana beliau mempraktikkan interaksi beliau dengan gangguan-gangguan syaitan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, datang daripada pelbagai arah. Baik, sebab itu kita cuba untuk amalkan. Kalau kita rasa macam memang setiap hari kita akan rasa maksudnya putus asa dan sebagainya, ada orang yang sampai tahap berputus asa dan sebagainya, ingat syaitan takkan datang daripada arah atas dan dia tak boleh halang rahmat Allah turun kepada kita, melainkan kalau kita sendiri yang berputus asa daripada rahmat Allah. So itulah kan, kalau rasa macam dah diri tu macam dah down sangat, dah teruk sangat, maka carilah orang yang boleh memberi nasihat, cari apa dia bimbingan, telefonlah kaunselor ke apa benda ke, telefon ustaz ke, tak apa, boleh, kita pakat-pakat tolonglah, nak bagi nak kata nak bagi, nak tolong apa ke, nak tolong dah rasa macam give up ke, rasa letih ke, rasa macam mana ke, pakat-pakat tolong. Maksudnya boleh. Maksudnya kita kata di sini, kita kena ingat maksudnya sejauh mana syaitan itu datang nak menyesatkan kita, tetapi dia tak boleh halang daripada rahmat Allah. Itu sebenarnya tafsir daripada Qatadah tadi. Baik, begitulah juga bila dia datang daripada arah kanan, arah kiri tadi, ditafsirkan oleh Syaqi Ibn Ibrahim Al-Balkhi. Maksudnya kita baca ayat-ayat tadi, maksudnya ingatkan kita, syaitan yang akan bagi kita terlampau bimbangkan tentang rezeki. So syaitan punya kerja lah tu. Sebab itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aku telah mentadaburi ayat Allah, aku mentadaburi seluruh Al-Quran, aku tidak jumpa satu pun ayat yang Allah Ta'ala suruh kita ni takut tentang rezeki. Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Aku dah baca seluruh ayat Quran, semua Quran ni, aku tak jumpa satu ayat pun yang Allah suruh kita bimbangkan tentang rezeki. Tak ada. Tuhan tak pernah suruh kita bimbang pada rezeki. Betul tak? Tapi aku jumpa satu ayat. Satu ayat tu apa? Satu ayat ni habis jawapan lah. Iaitulah syaitan sahaja yang menghasut, syaitan sahaja yang menyuruh kita anak Adam ini bimbang dan takutkan tentang rezeki kita. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan yang duk janji-janji, duk takut-takutkan kita dengan kefakiran, kemiskinan. Allah tak pernah. Sebab Allah Ta'ala Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Muqit. Dia bagi kita makan hari-hari, dia bagi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi ni melainkan Allah jamin rezekinya. Allah dah jamin rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi kenapa kita nak rasa takut? Yang Nabi SAW suruh kita bimbang, suruh kita perhati betul-betul, fa'ajmilu fi talab, cari rezeki tu, sumber rezeki tu, hak tu kita kena fikir. Hak tu kalau nak pening pun pening lah. Nak cari rezeki maksudnya nak cari rezeki yang halal. Tapi rezeki tu tak payah takut, akan datang.
Kita tak boleh lari daripada rezeki sebagaimana kita tak boleh lari daripada ajal maut kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan selainnya. Inna rizqa la yatlubu al-abda kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki akan datang mencari seorang hamba sebagaimana ajal maut datang mencarinya. Nak lari mana? Nak lari mana? Tak boleh lari. Sebab itu kita kata yang tu yang hari ni yang jadi orang duk apa? Kebanyakan orang kita duk apa? Murung dan sebagainya tu pasal duk picak pasal rezeki tadi. Cuba kita tengok orang-orang yang kita kata optimis, ramai lah. Tak payah tunggu yang mengaji tinggi-tinggi lah, orang-orang kampung ni ramai. Kita tengok orang-orang yang di pedalaman, orang-orang asli, orang-orang yang duduk dalam keadaan fitrah yang sejahtera. Orang-orang kampung bukan masuk universiti pun, pakcik-pakcik yang kat kampung tu. Tapi dia tahu Allah Ta'ala bagi rezeki. Dia tak pernah, kita walaupun dia diuji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurang kita kata dari sudut pendapatan dan sebagainya, tapi dia cukup. Cuba tengok betapa simpelnya hidup. Kalau kita hidup tu, kita tak menafikan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita bersyukur akan nikmat Allah. Cuba tengok. Kan orang kampung ni pun bangkit pagi dia pun pergi tanam sayur, tanam buah. Kemudian boleh makan buah. Bela kambing, dia bela ayam, bela itik, bela. Dia tak ada banyak merungut Tak ada banyak merungut macam orang kat bandar ni. Susah sikit lah. Dia pasal dah hidup tu hidup apa? Dia hidup tu lain sikit. Sebab tu kita tengok macam baru-baru ni bila kajian-kajian yang buat tentang kemurungan tu banyak di kawasan bandar Tapi kita pun kena kesian lah. Kena tolong lah pakat-pakat tolong pakat apa yang kita mampu pakat tolong orang yang belah bandar Tapi kita nak bagi tahu pengajaran daripada orang-orang yang tak mengaji tinggi-tinggi ni, orang yang duduk di kampung-kampung ni Kenapa kita kena balik pada basic tadi, fitrah. So dia pun tak pernah kita kata nak fikir tentang nak runsing tentang rezeki tadi. Kan? Sebab itu Nabi SAW sebutkan, kalaulah kamu ni bertawakal macam burung. Kalau kamu bertawakal macam burung, dengan sebenar-benar tawakal. So, burung ni, kita tengok burung, dia pernah merungut ke tak dapat makanan? Tak ada. Dia keluar pagi, dia balik petang dalam keadaan kenyang. Sebab dia bertawakal. Sebab itu Nabi SAW perintahkan kita supaya contohi burung, tawakal burung. Tak ada banyak merungut pun, keluar cari rezeki. Dan kita tengok manusia pada hari ni, ramai orang yang buat, kita kata yang ada hati macam burung ni, hati lembut macam burung, tawakal dia tinggi. Ramai kita tengok banyak. Contoh-contoh ni kena diketengahkan dalam media-media. Jangan kita duk sebab cerita orang bunuh diri je. Patutnya media-media kita ni sebablah berita-berita positif. Waktu-waktu macam ni sebab kita kata buat apa tulisan artikel yang baik, yang positif. Cerita baguslah kalau kita tengok balik ada apa ni macam setengah apa akhbar kita ni dia orang ceritakan macam mana orang tu dia tak ada kerja, dia buat apa? Dia kan bidang apa pelancongan kan. Pelancongan memang teruk kan. Dia buat apa? Dia panjat pokok petai, dia jual petai. Rezeki. Kan? Ada tu yang ambil upah kutip sampah. Tapi berapa ramai orang nak buat? kalau sebut orang bandar tak mau kan. Tapi nak bagi tahu rezeki. Maksudnya tak berputus asa. Rezeki juga. Dah dia mampu untuk kutip sampah, dia kata ni orang upah aku. Kerja yang halal. Lagi baik daripada orang yang duduk atas kerusi empuk kemudian duduk makan rasuah hari-hari. Ni teruk. Makan benda yang haram. Duduk dalam aircon kemudian duduk buat apa? Penyelewengan. Orang bagi jawatan apa semua, dia menipu, menyeleweng. Tidak amanah, pecah amanah, buat rasuah, makan rasuah. Ini tak gunalah, naiklah kereta Hellfire ke Velfire ke Vampire ke apa ke, tapi kalau makan rasuah apa pun tak ada manfaat.
kita kata daripada sumber yang haram. Kan? Ini sebenarnya kalau kita tengok balik kenapa banyak berlaku kepincangan dalam sistem dalam negara kita ini adalah bila banyaknya rasuah. Ini kita memang tak boleh nafikan. Dan banyak benda-benda yang berbahaya yang berlaku, macam contoh macam orang-orang asing boleh masuk ke dalam negara kita bila adanya rasuah. Tengok banyak boleh menggugat keselamatan negara. Sebab tu kita kena tengahkan juga, mesti kena bagi tahu benda-benda yang macam rasuah ni mesti kena halang. Pandemik ke endemik ke apa benda ke, mesti benda ni kemungkaran tetap kena halang. Dalam masa yang sama bukan rasuah saja kemungkaran, syirik tu yang pertama sekali, syirik. Duk buat pakai apa minyak dagu duk ada lagi tu, minyak calit, minyak pengasih duk ada lagi. Tu syirik. Duk minta dengan wali, tu syirik. Tu. Dalam masa yang sama semua kemungkaran lah. Kita kena perhatikan dan kena ingkar. Kan? Baik, jadi lebih baiklah orang itu dia mencari daripada sumber yang halal, walaupun susah, walaupun tak nampak gah di sisi manusia, lebih baik berbanding daripada dia memakan daripada harta manusia dengan cara yang batil ataupun memakan daripada sumber yang haram. Sebab itulah Nabi SAW suruh apa? Kita ni fa'ajmilu fit talab, Nabi kata, maka perelokkanlah cara kamu mencari rezeki. Perelokkan. Ajmilu, cantikkan. Nabi tak kata risaukanlah tentang rezeki kamu. Tak. Hari-hari duk sale ni, sale tu, sale tu, sale ni, hari-hari duk pikir pasal berapa sale. Last sekali bila PKP habis sale tu semua tak ada. Hilang. Pasal apa? Terlampau duk fikir pasal sale tadi. Itu yang dia jadi depressed tu. Pasal dia dah letakkan numbers, dia dah letak ni mesti kena bulan ni mesti sale kena sekian. Bila tiba-tiba Allah Ta'ala uji sale bulan lepas, sale tahun lepas, bila start PKP ke apa-apa, PKPD ke apa benda semua tu, habis tak ada sale tu, kosong. Itu yang jadi murung. Pasal dia letakkan pergantungan dia pada numbers tadi, pada bilangan yang dia dah tentukan. Sale bulan ni aku nak kena letakkan sale gini-gini. Sifu aku, dia ada sifu dia pula, sifu yang mengajak dia bisnes. Sifu aku letakkan suruh fikir pasal sale gini. Mana pergi sifu kau sekarang? Tak ada senyap kan? Senyap mana? Duk kata kena letakkan sale gini. Ini orang yang obses dengan perniagaan yang melampau, dengan cara yang teruk, dengan cara yang kita kata yang menunjukkan kerakusan mereka, menunjukkan obsesi mereka tu hanya pada dunia. Sebab itu orang lain nak berniaga juga tapi tak ada lah sampai nak letakkan sale gini. Lepas tu kemudian buat sampai letakkan syarat tu, sampai letakkan macam seakan-akan jadi benda tu wajib. Sampai tahap ada yang kita sebut sebelum ni kan, ada yang sampai tahap bangkit pagi tu dia kena cium duit dulu. Macam tu, nak kononnya kata nak ambil aura duit, punya nak kata sembah duit tu. Obses dengan dunia. Ini teruklah kita kata. Ini kita kata sebab itulah bila Allah Ta'ala uji, maka orang-orang macam ni kebanyakannya akan, yalah, kita nak kata lebih pun takut orang kata ni nak kata dekat orang tu. Bukan, kita nak bagi tahu ini hakikat dia. Hakikat masyarakat kita yang kronik dalam keadaan mereka yang balik pada hadis Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut tadi, al-wahan, kena penyakit wahan. Bukan virus di Wuhan tu, wahan ni penyakit yang Nabi dah sebut sebelum ni. Ni yang lagi bahaya ni. Cintakan dunia, takutkan mati. Hubbud dunya. Terlampau cintakan dunia susah lah. Ini kita kata yang ni, kalau kita kata masih lagi dalam keadaan diuji Allah Ta'ala ni, masih lagi ada hubbud dunia ni, memang kita kata na'udzubillah lah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kita tak ada lagi dah daya dan upaya kita, melainkan kita bergantung kepada Allah lah dalam nak menghadapi orang yang macam ni. Dan kita juga, bukan kita nak kata kat orang lah, kita jugalah kena muhasabah diri kan. Sejauh mana kita dengan dunia, terlampau pergantungan kita dengan dunia ni macam mana. Baik, qultu. Kemudian balik pada perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah.
Baik, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Baik, aku berkata, as-subul. Dikatakan sini, as-subul allati yaslukuha al-insan arba'atun la ghair. Jalan-jalan yang dilalui oleh manusia itu ada 4, tidak ada jalan yang lain. Fa innahu taratan ya'khudhu ala jihati yaminihi wa taratan ala shimalihi wa taratan amamahu wa taratan yarji'u khalfahu. Fa ayy sabili salakaha in hadhihi wajada ash-shaytan 'alayha rasdan lahu. Fa in salakaha fi ta'atin wajadahu 'alayha yuthabbituhu 'anha wa yuqatti'uhu أو يعوقه أو ويبطئه وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وحاديا ومعينا وممنيا ولو اتفقا له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. Baik. Jalan, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, jalan-jalan yang dilalui oleh manusia ni ada 4. Tidak ada jalan. Kadang-kadang dia akan mengambil jalan di sebelah kanan, jalan di sebelah kirinya, di depannya, dan kadang-kadang jalan di belakangnya. Jalan mana pun yang dia ambilnya, dia pasti akan menemui syaitan yang akan sedang menghadangnya. Jika dia melalui jalan tersebut dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan, maka syaitan akan datang, akan cuba untuk mengendurkan semangatnya, cuba untuk memutuskan perjalanannya dan cuba untuk melambatkan perjalanannya dalam melakukan ketaatan. Dan kalau dia melalui jalan dalam kita kata dalam rangka untuk melaksanakan kejahatan atau kemaksiatan, maka ditemukannya juga syaitan yang akan mendorong di jalan tersebut, membantu, menolong dan memberikan angan-angan untuk bersedap-sedap dan kita kata berlazat-lazat dengan kemaksiatan tersebut. Baik. Dan kalaulah dia mampu untuk datang, dia mampu untuk turun daripada arah bawah, daripada atas ke bawah tu, dia akan datang juga daripada arah tersebut. Kalaulah dia mampu untuk datang daripada arah atas, dia akan datang juga. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan. Kan? Seperti mana yang kita tengok pendapat Qatadah tadi. Baik. Dia akan, maksudnya kalau mana saja jalan yang kita lalu, nak buat baik, nak buat jahat, akan ada syaitan. Bukan buat jahat je. Orang kita duk ingat buat jahat je ada syaitan. Dia kata buat baik tak apa, syaitan tak ada. Hak tu dia kata apa salahnya? Apa salahnya tu yang masalah tu. Apa salahnya kita buat zikir macam ni, kita reka-reka zikir, apa salahnya niat baik? Dia ingat syaitan tak ada. Kita buat zikir ramai-ramai ni, kita buat niat baik, dia ingat syaitan tak ada. Tak, syaitan ada. Syaitan akan memperhiaskan bid'ah yang dibuat. Ingat main-main. Kau ingat berzikir tu syaitan tak datang, syaitan datang. Kau berzikir buat apa? Kau zikir duk menari-nari, tu syaitan datang lah. Syaitan join sekali. Zikir dengan alat-alat muzik pula, seronoknya, syaitan lah tu. Kan duk berzikir dengan alat muzik, menari-nari, menyanyi-nyanyi, bergolek-golek sana, bergolek-golek sini, berzikir dia kata. Bila orang tegur dia kata, apa ni? Ni orang nak buat baik ni. Ma aradna illa khaira. Macam dia kata dekat Abdullah bin Mas'ud, kami tak menginginkan perbuatan ini melainkan kebaikan. Jawab Abdullah bin Mas'ud, fakam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa ramai orang nak buat baik tapi dia tak dapat kebaikan. Kan? Aku nak meratib 1000 kali. Ni tok guru aku ajak. Tok guru hang ambil mana ni? Tok guru aku ajak lah. Tok guru aku mimpi jumpa Nabi. Kan? Aku meratib 1000 kali, 20,000 kali aku dapat rasa kekuatan, aku nampak cahaya. Dia ingat dia buat kebaikan tu tak ada syaitan. Syaitan tu ada kat situ. Syaitan kata buat. Hang bagi jadi bangga, bagi rasa ujub. Tu dia duk ujub. Bangga dengan amalan dia. Apa hampa ni buat sikit-sikit je, kami buat ribu-ribu ni, Tok Syekh kami bagi sanad amalan ni. Tengok dia bangga dah kat situ. Syaitan berjaya. Syaitan keh gelak. Ini kita nak bagi tahu, nak bagi faham macam tu. Jangan ingat bila kita meratib, kita berzikir, syaitan tak ada. Orang nak ingat, meratib ni, syaitan tak main dah. Tak. Hang lagi meratib itulah syaitan main.
Dia buat apa? Dia akan menghiaskan amalan-amalan yang kau rasa baik tadi. Meratik ribu-ribu kali. Buat tambah selawat ni, tokok tambah selawat tu, buat selawat ni, buat selawat tu. Ini dia ingat, ni selawat baik. Apa salah? Benda baik. Dia ingat syaitan tak datang. Ni syaitan yang ni lah syaitan akan datang. Duk ada dah. Dah Nabi bagi tahu dah tadi. Setiap jalan kebaikan ada syaitan, jalan keburukan ada syaitan. Weh, aku nak pergi, ni orang tengah kesusahan ni. Aku nak pergi bantu. Jangan ingat syaitan tak ada, syaitan ada. Jangan ganggu. Akan ganggu. Dia akan ganggu. Dia akan menimbulkan rasa kita ujub dengan amalan kita. Kita berasa cukup dengan amalan kita. Kita rasa bangga dengan amalan kita. Itu contoh. Nampak? Kalau buat maksiat pula, jangan ingat maksiat tak ada syaitan, ada maksiat lagi lah ada syaitan. Syaitan akan suruh dia tetap di atas maksiat tersebut. Syaitan akan hiaskan dia. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiaskan kepada mereka amalan-amalan mereka. Syaitan memperindahkan amalan-amalan mereka. Buat syirik. Pergi dekat kubur. Orang suruh pergi kubur, doa dekat ahli kubur, bukan minta dekat ahli kubur. Dia pergi kubur, dia buat apa? Dia hias kat kubur tu pula. Letak buat bangunan, buat kubah. Buat masyhad, buat kubah, buat ini. Letak kelambu dekat kubur. Letak kain cantik-cantik. Buat apa? Pasal apa? Syaitan hiaskan. Siapa suruh pergi letak kubur buat hias-hias tu ni tu? Tak ada siapa suruh kan? Syaitan hias. Supaya apa? Supaya menta'zim, mengagungkan ahli kubur tu. Supaya dia tak bergantung kepada Allah dan pergi dekat kubur tu duduk minta dekat wali tu. Ini bahaya. Baik. Jadi kita kata itu contoh-contoh lah kan, kita katakan. Maksudnya di sini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini antara makna yang kita katakan jalan yang dilalui oleh manusia itu tak lari daripada empat. Baik. Kemudian antara yang memperkuatkan pendapat salaf, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa mimma yashhadu li sihhati aqwali salaf, wa mimma yashhadu li sihhati aqwali salaf, apa yang boleh kita ambil sebagai syahid, yakni penguat pada pendapat salaf tadi, yakni pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah yang kita sebut semua tadilah. Qauluhu ta'ala wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Iaitulah apa Allah kata, dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang baik apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Dalam surah Fussilat ayat 25. Kata Al-Kalbi, alzamnahum qurana minasyaitan. Yani kami siapkan untuk mereka, kami tetapkan untuk mereka itu yang mengiringi mereka, yang menemani mereka adalah teman-teman yang iaitulah syaitan-syaitan. Muqatil mengatakan hayya'na lahum qurana minasyayatin. Kami siapkan untuk mereka, pemudahkan mereka, untuk mereka itu teman-teman iaitulah daripada syaitan-syaitan. Inilah kan orang-orang yang buat syirik, orang yang buat kemungkaran ni, buat bid'ah dan sebagainya, syirik dan sebagainya. Inilah orang-orang yang bomoh-bomoh kan, yang percaya kepada jin ni, qurana. Teman-teman rapat mereka jin-jin dan syaitan-syaitan, syaitan jin syaitan di kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Wa qala Ibnu Abbas ma baina aydihim min amri dunya wa ma khalfahu min amri al-akhirah. Ibnu Abbas di hadapan mereka iaitu urusan dunia mereka, dan apa yang belakang mereka iaitu urusan akhirat mereka. Artinya syaitan-syaitan itu, wal ma'na zayyanu lahum dunya hatta atharuha wa da'awhum ila takdzib bil akhirah wal i'rad anha. Baik. Maknanya syaitan-syaitan itu menghiasi dunia ini sehingga nampaklah indah di mata mereka akan dunia ini, sehingga mereka lebih mengutamakan dunia berbanding akhirat, dan mengajaknya syaitan kepada mereka itu, mengajak mereka itu untuk mendustakan dan berpaling daripada akhirat. Ini yang kita kata yang syaitan akan cuba untuk bersungguh-sungguh untuk memalingkan kita daripada akhirat. Wa qala Al-Kalbi zayyanu lahum ma baina aydihim min amri al-akhirah annahu la jannata wa la nar wa la ba'tha wa
وما خلفهم من أمر الدنيا ما هم عليه من الضلالة. ما خلفهم من أمر الدنيا ما هم عليه من الضلالة. Al-Kalbi mengatakan, mereka ini, teman-teman yang jahat, syaitan-syaitan ni, mereka menghiasi perkara akhirat yang ada di hadapan mereka bahawasanya tidak ada syurga. Tidak ada neraka, tidak ada hari kebangkitan, dan perkara dunia ini, kesesatan yang mereka tinggalkan itu adalah kesesatan yang mereka lakukan. Maka ini pendapat yang dipilihkan oleh apa? Al-Farra. Wa hadha ikhtiyaru Al-Farra ketika mentafsirkan ayat ini, surah Fussilat ayat 25. Makna katanya di sini, apa dia? Syaitan ni bila dihasut anak Adam terhadap urusan akhirat mereka, maknanya dia nak suruh kita ni tak percaya tentang syurga. Tak percaya, tak yakin akan adanya syurga dan neraka. Inilah puak-puak yang kita kata etis, puak-puak yang kita kata liberal dan sebagainya ni kan. Dia tak mau percaya, tak mau suruhlah kita percaya ada syurga ke neraka ni, tak payahlah kan. Tak payah kaitkan dengan perkara agama. Tak ada kebangkitan kan. Sebab tu depa kalut sangat tu. Kalut apa? Nak bersilat, nak menempis sana tempis sini, kata jangan kaitkan dengan iman, jangan kaitkan dengan agama. Tu mula-mula tu mukadimah. Dia kata kat kita, dia kata dekat dia buat kenyataan, dia kata apa, penyakit mental ni tak ada kena mengena dengan iman. Kan, bunuh diri tak ada kena mengena dengan iman. Semua benda dia nak nafikan sebab dia tak faham konsep iman. Tu punca dia. Kan, itu punca ni. Dia cakap tak ada kena dengan iman. Iman pun dia tak tahu benda. Tanya dia iman tu apa? Iman adalah mutiara kot di dalam hati manusia. Tu jawapan Murji'ah. Dia pegang nasyid tu kan. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Itu takrif Murji'ah. Itu orang kita, itu nak bagi tahu hakikat masyarakat kita macam nasyid tu lah. Iman punya takrif iman pun salah. Takrif iman pun salah. Iman dalam hati saja dia kata. Jadi sebab itulah tak ada kaitan dengan penyakit mental, tak ada kaitan dengan bunuh diri. Sebab apa? Iman dalam hati. Ini punca dia, kerana tak faham makna iman. Iman bukan dalam hati saja. Makcik, Cik Kiah, Cik On ke, Cik Pen ke apa ke. Iman itu adalah apa? Al-qawl wal amal. Perkataan dan juga amalan. Perkataan hati, perkataan lisan. Amalan hati, amalan lisan, amalan al-jawari, amalan anggota badan. Kena mengajilah tentang iman. Kalau tak pompang duk nafi iman pun tak tahu apa takrif. Tak settle lagi iman punya makna. Duk kalut kata tak ada kena mengena dengan iman, tapi dia iman pun tak tahu apa makna. Ni kita kata setengah orang kita. Mengaji punya apa, tak kadang-kadang tu mengaji sampai apa bidang psikologi apa semua baguslah, tapi ngajilah juga pasal iman. Hang dah orang Islam, orang mukmin, orang beriman. Jangan duk berkiblatkan orang kafir saja. Duk mengaji apa bersungguh-sungguh tentang ilmu psikologi apa semua tapi tak mengaji pasal iman. Itu jahil pasal agama. Akhir sekali bila orang kata ada kena dengan dia kata tak ada kena iman, tak mau. Dengar pasal iman pun tak mau. Ini bahaya. Ini bukan orang Islam sendiri sekalipun. Allahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik, jadi ana rasa kita berhenti setakat ini. Baik, kalau ada soalan kita buka soalan. Soalan berkait dengan topik yang kita bahaskan. Baik. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita tangguhlah. Majlis kita ni insya-Allah kita sambung. Kita berhenti dekat mana? Baik, pada halaman 182 insya-Allah. Baik, kita akan sambung perkataan Ibn Zaid berkenaan dengan tafsir dalam surah Fussilat ayat 25 berkait dengan kita kata ni asas ayat yang menjadi asas lah, antara ayat-ayat yang menjadi umdah ataupun asas menjelaskan tentang tipu daya syaitan terhadap manusia kan. Baik, jadi rasa cukup setakat itu. Kalau tak ada soalan, kita tangguhlah majlis kita ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, memberikan manfaat atas apa yang kita sampaikan, menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai amalan soleh kita yang akan menjadi hujah, yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang akan menjadi pendakwa kepada kita di akhirat kelak. Amin. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.